Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk membentangkan tajuk yang sangat menarik iaitu tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Mengapa saya memilih tajuk tawaf? Tawaf merupakan salah satu ibadah yang paling utama bagi penduduk Mekah, iaitu orang-orang yang berada di Mekah, baik penduduk tempatan maupun pendatang. Rugilah kalau kita tidak memperbanyakkan tawaf sepanjang berada di Mekah, kerana tawaf adalah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada mereka yang bertugas di Baitullah agar tidak menghalang sesiapa yang ingin melakukan tawaf pada bila-bila masa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu melarang seseorang daripada melakukan tawaf di Kaabah dan solat pada bila-bila masa, baik malam maupun siang." Tentang tawaf, rukun umrah kedua iaitu tawaf adalah rukun umrah yang paling perlu diberi perhatian dan istimewa kerana ia rumit, banyak pantang larang, namun padanya hubungan antara hamba dan Allah paling akrab. Pengertian tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah sepanjang 7 pusingan bermula dari sudut Hajaratul Aswad dan berakhir pada sudut sama menurut syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat sah tawaf? Suci daripada hadas sentiasa berwuduk, suci daripada najis pada badan dan pakaian, menutup aurat, bermula pada tempat-tempat sejajar atau setentang di Hajar Aswad di penjuru Kaabah. Kaabah di sebelah kiri bahu dan berjalan ke hadapan tanpa memalingkan dada. Dilakukan di dalam Masjidil Haram, di luar Hijr Ismail dan Sazarwan. Dilakukan 7 pusingan dengan yakin. Alhamdulillah, sekarang saya ingin berkongsi sedikit pengetahuan mengenai perjalanan dan proses tawaf. Boleh lihat gambar rajah. Nombor 1 biru ialah sudut Hajarul Aswad yang juga merupakan sudut permulaan dan pengakhiran tawaf. Di sini kawasan paling sesak dalam kawasan mataf iaitu tempat tawaf kerana jemaah akan keluar masuk di sini. Di samping ramai jemaah yang berpusu-pusu untuk mengucup Hajarul Aswad dan menuju ke Multazam, seeloknya berjalan di posisi pertengahan, tidak terlalu hampir ke dinding Kaabah dan tidak terlalu jauh. Apabila menghampiri makam Ibrahim, disarankan untuk menggunakan laluan luar. Lihat anak panah hijau. Ini bagi mengurangkan kesesakan. Jemaah akan berpusu-pusu menuju ke kawasan dalam antara makam Ibrahim dan pintu Kaabah. Di samping ramai juga berkumpul di depan pintu Kaabah dan di sekeliling makam Ibrahim sambil ada yang melakukan perkara-perkara yang tak berapa syar'i walaupun telah ditegah beberapa kali oleh pengawal di sana. Ini sekaligus menambahkan lagi kesesakan lalu lintas. Begitu, beri saja laluan kepada mereka, tidak perlu berebut-rebut. Setelah melepasi makam Ibrahim, akan ada sedikit ruang kosong di kawasan nombor 2. Ungu, boleh lihat di sana. Okey, cepat-cepat bergerak ke situ untuk mendapatkan ruang yang lebih selesa sambil menghirup udara segar dan bergerak menuju ke Hijr Ismail antara sudut Iraki dan Syami. Lalu lintas sudah mula berkurangan tetapi masih padat ya. Sambil melepasi Hijr Ismail, bolehlah jemaah membaca doa yang terdapat dalam buku panduan yang telah disediakan oleh travel agent atau yang telah dibawa sendiri. InsyaAllah mana-mana tak ada masalah. Sebaik saja memasuki sudut Syami, keadaan sudah semakin lapang. Saya ada letak remarks zon oren. Mula berjalan dengan lebih pantas dan menyelit di ruang-ruang kosong yang boleh memotong. Di sudut Yaman ni, keadaan sudah mula sesak kerana jemaah yang baru masuk untuk memulakan tawaf dan ramai yang sudah mula merapati dinding Kaabah untuk mencuba nasib di Hajarul Aswad. Seeloknya berada di posisi pertengahan seperti pada permulaan tawaf tadi dan bergeraklah dengan sabar dan tawaduk sambil membaca doa yang telah diajar semasa berada di antara sudut Yamani dan sudut Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebaik saja melepasi lampu hijau dan beristilam di sudut Hajarul Aswad, maka lengkaplah satu pusingan tawaf. Alhamdulillah. Ulang semula sehingga selesai ke semua 7 pusingan dengan yakin. Peringatan dan kenangan.
Tolak-menolak itu perkara biasa. Banyakkan bersabar dan berdoa ketika melakukan tawaf. Syukur Alhamdulillah sedikit perkongsian yang dapat saya sampaikan. Dan insya-Allah semoga bermanfaat. Insya-Allah. Pantun dua kerat dari saya sebelum menutup kata, dari buayan sampai ke liang lahat, menuntut ilmu tiada terhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.